صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغوا نيل المراد أخي لن تنال أخي لن تنال أخي لن تنال علما إلا بستة إلا بستة إلا بستة إلا بستة ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة 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 وإرشاد أستاذي وطول الزمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu lagi kita pada pagi ini. Apa khabar adik-adik Akmal? Ustaz Arab, adik-adik terus bersemangat, terus memperbaharui niat adik-adik dan terus memperbaharui motivasi dalam diri adik-adik menjadi hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Okey, hari ini Ustaz kongsikan kepada adik sebelum kita mulakan motivasi pada pagi ini, Ustaz mulakan dengan selawat dan Ustaz mulakan dengan satu syair. Yang mana syair ini daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam syair ini Imam Syafi'i nak bagi tahu kepada kita, kita sebagai penuntut ilmu mestilah ada 6 perkara. Dia kata, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin. Kau takkan menuntut ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dia kata, yang pertama dia kata zakain. Apa itu zakat? Zakat ialah kecerdikan. Imam Syafi'i nak suruh kita jaga pemikiran kita, nak suruh kita jaga otak kita. Macam mana kita nak jaga otak kita? Nak jaga otak kita mestilah kita kena jaga mata kita, kena jaga telinga kita, kena jaga tutur kata kita daripada apa-apa yang tak elok, dan juga kita kena jaga pemakanan kita. Ada satu kisah, guru Imam Syafi'i pergi ke rumah Imam Syafi'i dan dia mengadu kepada ibu Imam Syafi'i sebab dia kata bahawa Imam Syafi'i dalam masa beberapa hari ini prestasi dia menurun. Jadi dia tanya kepada ibu dia, ada bagi makan apa-apa ke yang tak elok? Ibu dia pun jawablah, tak ada, mana ada bagi makanan yang tak elok, makan semua baik-baik. Jadi ibu dia fikir balik, fikir. Rupa-rupanya dia ada bagi susu. Yang mana susu tu daripada kambing dia, tapi kambing dia makan kat kebun orang lain, makan kat kebun jiran sebelah, gitu. Jadi sebabkan rumput jiran sebelah tu yang dia tak minta izin, dan bagi susu kambing tu kepada anak dia, dan boleh memberi kesan kepada otak dia. Nak katanya pentingnya kita jaga pemakanan kita. Okey, yang kedua ialah al-hirs. Apa itu al-hirs? Al-hirs ialah keinginan yang tinggi ataupun tamak dalam menuntut ilmu. Jadi kita sebagai orang yang nak menghafal Al-Quran ataupun orang yang nak menuntut ilmu, perlulah kepada diri kita ni iaitu keinginan yang tinggi. Bila kita ada keinginan yang tinggi, maka kita akan ada target diri kita sendiri. Contohnya macam pelajar-pelajar kita, ada yang nak target untuk hafiz Al-Quran dalam masa kurang daripada setahun, ataupun ada yang target untuk hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun. Tapi dalam masa sama, kita tak boleh tinggalkan benda yang lebih penting daripada tu. Bahkan benda tu lebih wajib untuk kita tunaikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti sabqi ataupun ulang hafalan belakang, sabqi ataupun mukhtar khatam, ataupun seperti Ustaz Khaidir tekankan pada video motivasi semalam, sampai dia ulang 3 kali tajwid. Nak menunjukkan pentingnya untuk kita tekankan benda tu, supaya segala target kita ataupun segala usaha kita tak menjadi sia-sia. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga ialah ijtihadin. Maksudnya apa? Maksudnya ialah
bersungguh-sungguh. Alhamdulillah, waktu PKP ni Ustaz tengok memang kesungguhan adik-adik memang lain macam. Ada yang letak tudung saji atas kepala hangguk. Ada yang letak apa bantal, ada yang duduk dalam lori, sebab nak cari fokus. Tapi Alhamdulillah benda tu memberi kesan. Tapi ada juga setengah pelajar, ada yang rasa down, ada yang rasa oh tak best lah hafal kat rumah, hafal kat sekolah dia rasa aura dia lain macam. Tapi Nabi SAW ada ajarkan doa untuk kita, ada ajarkan zikir. Dia kata kalau kita rasa macam down, ada kita rasa lemah untuk hilang semangat, amalkan doa ni. Macam mana doa tu? La haula wala quwata illa billah. Maknanya tengah-tengah baca Al-Quran, tiba-tiba rasa down, tiba-tiba rasa tak semangat. Baca zikir je seorang-seorang, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Dengan niat supaya Allah kembalikan semangat kita untuk mengejar target kita untuk hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Memang benda tu dah set dalam otak 1 tahun ataupun kurang, 1 tahun ataupun kurang. Tapi tengok ramai dalam masa PKP ni, dalam 20 orang dapat hafiz Al-Quran walaupun duduk di rumah. Okey. Yang keempat iaitu bulughah. Banyak kali Ustaz ulang tadi, wa bulghatin wa bulghatin wa bulghatin. Maksudnya ialah cukup belanja. Belanja cukup. Tapi Alhamdulillah adik-adik datang sekolah, datang akmal, mak ayah dah bayarkan yuran. Kerja adik iaitu tunaikan hasrat mereka untuk jadikan adik-adik hafiz Al-Quran dalam masa 1 tahun ataupun kurang. Tapi bulughah juga boleh bermaksud cukup alat. Macam mana cukup alat? Ada pensil, ada pemadam, ada buku. Sebab tu Ustaz sarankan adik-adik pagi-pagi dengan motivasi, tulis poin apa yang Ustaz sampaikan. Jangan dengar aja. Tulis apa yang Ustaz sampaikan tu, tuliskan poin. Sebab tu memberi semangat untuk adik-adik. Bila dah rasa down, bila rasa kurang semangat, baca balik nasihat Ustaz. Nanti akan tambahkan lagi semangat adik-adik. Imam Syafi'i dulu sebab tak cukup alat. Sebab tak cukup maknanya pensil, tak cukup buku. Bila dia belajar ilmu agama, dia tuliskan kat tangan dia, guna liur dia. Sampai dia kena ejek. Tapi nak kata hebatnya Imam Syafi'i, dia boleh ingat semua benda yang dia belajar. Okey, yang kelima ialah wa irsyadihi ustazi. Maksudnya petunjuk guru. Ni pun penting. Sebab ilmu kita tak akan dapat tanpa bimbingan guru. Sebab tu kalau adik-adik macam ada hari ni tasmid 5 muka, tiba-tiba nak hantar tasmid satu lagi, Ustaz kata tak apa, stop dulu, esok pula ambil. Ulang dulu yang belakang. Jangan marah Ustaz. Sebab Ustaz tahu apa yang terbaik untuk kita. Satu lagi pentingnya untuk kita menjaga adab dengan guru-guru kita. Sebab macam Ustaz pernah beritahu sebelum ni, adab kita dengan seorang guru sangatlah penting untuk menjamin keberkatan kita dalam menuntut ilmu. Okey, itu yang ke-5. Yang terakhir iaitu yang ke-6, waktu zaman. Maksudnya ialah panjang masa. Jadi kita sebagai orang yang nak menghafal Al-Quran, orang yang nak menuntut ilmu, kita tak akan dapat semua tu dalam waktu yang singkat. Jadi kita kena pandai atur segala rancangan hidup kita ni. Kita kena pandai atur masa kita. Kita kena jadikan setiap waktu tu ada jadual dia. Mana waktu kita dengan keluarga, mana waktu kita dengan Al-Quran, mana waktu kita untuk bermain. Jadi kesimpulannya, dengan masa ni, jadikanlah setiap masa kita tu ada manfaatnya. Setiap masa tu ada pahala yang berjalan. Jadi adik-adik walaupun dah dapat capai cita adik-adik hafiz Al-Quran dalam waktu yang singkat, tapi tak bermakna tugas adik dah selesai. Tidak. Dengan Al-Quran ini sampai hayat, sampai akhir hayat kita. Sebagai kita dah sedia maklum, kita dah tahu dah, hadis ni memang masyhur. Nabi SAW kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'tika yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang pada yaumul qiyamah, pada hari akhirat, menjadi sahabat kepada kita, menjadi syafaat kepada sahabatnya. Jadi jadikanlah Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Okey, sekadar itu sahaja Ustaz nak kongsi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.